Ini kita bersama Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Mufti Wilayah iaitu Ustaz Muhammad Fahmi bin Rosli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya kepada semualah, kepada semua penonton sekali dan pendengar. Wah, baik. InsyaAllah. Ustaz. Kita ni ada satu soalan ni Ustaz. Nak tanya pada Ustaz. Yalah, waktu raya pertama hari tu kan masing-masing semua ketua keluarga jadi khatib membaca khutbah kan Ustaz kan. Jadi masa raya pertama tu viral dengan gambar-gambar khatib memegang tongkat, ada yang pegang payung, ada yang pegang batang pancing, ada yang pegang pedang Thanos, ada yang pegang senapang. Jadi bila gambar tu viral Ustaz, dia jadi macam orang kata macam kita ni nak buat lawak pula dengan tongkat khutbah tu. Faham. Kan? Kalau dari segi hukum Ustaz, tongkat ni apa kepentingan dia Ustaz? Okey, baik. Ini satu soalan yang baik sebenarnya untuk kita jelaskan juga kepada masyarakat awam. Yang mana mungkin boleh jadi ada yang masih tidak jelas tentang penggunaan tongkat semasa khutbah, baik khutbah Jumaat atau khutbah 2 hari raya. Betul. Jadi kita katakan dalam isu ini menjawab persoalan yang mana salat Jumaat ni ataupun khutbah ini dia ada dia punya syarat dan dia ada rukun-rukun dan dia ada perkara-perkara sunat di dalam khutbah. Kita tahu yang rukun khutbah ni umum ada 5. Selain daripada 5 tersebut, hukumnya adalah sunat sahaja. Maknanya kalau selain daripada memuji Allah, selawat ke atas Rasulullah, membaca ayat Quran, doa kepada orang Islam, selain daripada itu adalah sunat sahaja. Maka secara umum memegang tongkat ketika khutbah ni adalah sunat. Tak kiralah sama ada khutbah raya ataupun khutbah Jumaat, maka dia adalah sunat sahaja hukumnya. Bila disebut sunat, maknanya ada orang dia boleh memegang tongkat ataupun dia boleh memilih untuk tak pegang tongkat. Sebab perkara itu sunat sahaja. Jadi cuma kita katakan tongkat adalah satu alternatif, menunjukkan sebenarnya ada kepelbagaian lagi yang boleh digunakan sebagai gantian kepada tongkat. Sebab kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, kita akan dapati yang mana ada hadis menunjukkan Nabi bukan semata memegang ataupun menyandarkan tangan baginda tu, tangan kiri Nabi. Tangan kiri ya tak dipegang dengan tangan kiri, dalam hadis sebut tangan kiri. Bukan semata Nabi memegang dengan tangan kiri Nabi itu tongkat sahaja ketika khutbah. Tapi disebut juga dalam hadis yang sama, dalam lafaz hadis yang sama, tongkat ataupun busur, iaitu busur anak panah tu. Jadi Nabi memegang itu, dan juga ada riwayat yang menyebut wasaif, dan juga Nabi memegang pedang itu sendiri. Maknanya jadi ulama' dalam syarah kitab-kitab syarah hadis, mereka kupas dan mereka bahas, mereka kata maknanya ini tongkat dan seumpama dengan tongkat. Jadi maknanya yang mempunyai orang kata ciri yang sama dengan tongkat, maknanya bentuk yang sama dengan tongkat, dan peranan dia sebenarnya adalah maknanya untuk khatib ni lebih orang kata tenang tubuh badan dia. Maknanya bukan dia bergerak ke kanan kiri ketika khutbah, sebab kalau dia bergerak banyak ketika khutbah, benda ni kan akan ganggu jemaah untuk fokus kalau dia banyak bergerak tubuh badan, dan tangan dia pun kalau macam tangan saya kalau cakap, dia akan ganggu fokus untuk kita dengar kepada khutbah. Jadi untuk membentuk postur tubuh yang menenangkan tu, jadi tangan kanan dipegang tongkat, dan kalau kita ada mimbar, tangan kiri pegang tongkat. Kalau kita ada mimbar, kita akan tangan kanan tu pegang untuk kita mengekalkan orang kata stability tubuh supaya akan lebih tenang apa semua. Itu peranan tongkat. Maknanya selain daripada tongkat, kalau ada perkara atau ada benda lain yang kita boleh gantian sebagai kepada tongkat untuk kita memegang dan membentuk ketenangan tubuh badan, mana boleh. Maknanya orang kata guna pedang ataupun guna busur, ataupun orang tengok kita sampai dalam Twitter kita tengok ada joran, ada lightsaber pun ada juga, ada macam-macam yang digunakan. Sebenarnya dari sudut hukum tidak ada masalah. Cuma bila kita masuk dalam media sosial ni dia tak terlepas daripada macam-macam kritikan ataupun cara fikir orang yang pelbagai. Bila satu gambar tu macam-macam boleh fikirkan. Jadi kadang-kadang ada orang kata itu lawak, kadang-kadang ada orang kata itu mempermain-mainkan, tapi niat sebenar
Niat sebenar ada pada orang yang pegang. Dia pegang atas Faham. gantian, atas nak Okey. mendapatkan hukum sunat. Okey. Jadi kalau dia pegang apa pun dia dapat pahala sunat. Okey. Itu antara awal lah. Antara pandangan yang boleh disebut.